akan sambung pada bacaan surah Kahfi. Boleh buka pada muka surat 297. Kita akan sambung ayat 29 hari ini. Okay. Sebelum tu kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Suara saya jelas Jelas, Ustazah. Jelas Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam. InsyaAllah saya akan sambung pengajian kelas kita malam ni. Okay. Sebelum saya masuk kepada bacaan surah, saya nak share sikit. Saya nak berkongsi ilmu. Sebelum saya mulakan bacaan surah, hari ini saya nak masuk sikit. Saya nak kongsikan 8 tips untuk membaca Al-Quran dengan istiqamah. Apakah maksud istiqamah? Istiqamah ni maksud dia berterusan. Apa dia tips untuk kita baca Al-Quran ni dengan berterusan lah. Hari-hari tak tinggal. Saya akan kongsikan 8 tips. Kita tengok yang pertama. Tips yang pertama. Tips-tips ni akak boleh gunakan waktu kat rumah kan. Boleh gunakanlah 8 tips ni. Yang pertama saya tulis kat sini, sediakan ruang untuk membaca Al-Quran. Kita sediakan satu ruang khusus untuk kita membaca Al-Quran supaya kita rasa semangat untuk membaca Al-Quran. Contohnya kita sediakan kat ruang tu, kita letak kerusi, meja ataupun rehal ke. Seterusnya, tips yang kedua akak-akak boleh buat iaitu buat jadual untuk membaca Al-Quran. Contohnya ambil 30 minit dalam sehari, kita luangkan masa untuk baca Al-Quran sehari 30 minit. Ini contoh. Kalau akan nak lebih pun boleh, pun nak kurang pun boleh terpulang. Tapi pastikan setiap hari kita tak tinggal Al-Quran. Kalau ambil 30 minit ni boleh juga kalau nak pecah-pecahkan. Ambil 10 minit kan. 10 minit dalam sehari tu ambil 3 kali. Pagi 10 minit mengaji, petang 10 minit mengaji, malam 10 minit mengaji. Boleh Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga dekat sini, dia tulis wajibkan satu muka surat untuk satu hari. Kalau tak boleh buat jadual ni, wajibkan diri kita untuk mengaji satu muka surat je sehari. Kalau macam kita dah busy sangat kan, ambillah satu muka surat saja untuk sehari. InsyaAllah boleh. Tips yang keempat, akak-akak boleh baca Al-Quran dengan terjemahan. Mengaji kita ambil Al-Quran yang ada terjemahan. Kalau kita baca Al-Quran dengan terjemahan, satunya kita boleh menghayati maksud ayat Al-Quran tu. Kita boleh tahu makna yang kita baca tu, kita faham. Lagi satu, hikmah membaca Al-Quran dengan terjemahan ni, lagi satu kita boleh membaca Al-Quran yang dengan terjemahan ni kita tanpa wuduk. Walaupun kita tak ada wuduk, kita boleh membaca Al-Quran yang ada terjemahan. Jadi tak ada alasan lah untuk kita tidak membaca Al-Quran. Ini antara tips-tipsnya. Seterusnya, tips yang kelima, letakkan Al-Quran di tempat yang mudah dilihat dan dicapai. Contoh saya tulis kat sini, contohnya kita nak solat, sebelum kita solat tu kita ambil Al-Quran, letak siap-siap dekat deging kita. Supaya lepas kita dah habis solat tu, senang nak capai terus. Tak perlu nak bangun-bangun dah kan. Sebab kalau nampak Al-Quran tu jauh, dia jadi macam malasnya nak pergi ambil kan, sebab jauh kan. Ni siap-siap sebelum solat tu letak dekat-dekat yang kita. Seterusnya yang keenam. Kita boleh membaca Al-Quran dengan keluarga dengan ataupun kawan lah. Yang ni pun antara tips yang bagus juga supaya kita rasa semangat nak mengaji. Ada kawan, ada geng kan. Kadang-kadang mengaji seorang-seorang kita rasa mengantuk lah apa kan. Kalau kita mengaji dengan kawan-kawan ataupun keluarga, dia baguslah. Lagi satu, kita boleh saling semak bacaan kan. Dan lebih elok berguru. Sebab guru ni dia lebih
lebih ilmunya. Okey. Seterusnya yang ketujuh, okey, kita boleh download aplikasi dan audio Quran. Okey, dia tulis kat sini aplikasi dan audio Quran. Okey, akak-akak semua ada phone kan? Dekat zaman sekarang ni, kalau akak tengok dekat Play Store tu, okey, banyak sangat aplikasi-aplikasi Al-Quran yang akak-akak boleh download lah. Okey. Untuk kita naikkan semangat untuk mengaji ni, bukan saja kita membaca. Okey, kita juga kena selalu dengar alunan ayat Al-Quran supaya dia menaikkan semangat kita untuk mengaji. Okay? Download audio tu. Waktu nak masak boleh buka audio mengaji kan, ataupun boleh buka dekat YouTube, dengar suara orang mengaji supaya naik semangat kita untuk lebihlah mengaji. Okey, seterusnya yang ke-8. Okey, yang ke-8 dia tulis kat sini, berdoa kepada Allah agar terus beristiqamah. Okey, Allah ni dia pemilik hati kita, dia yang pegang hati kita. Dia nak bolak-balikkan hati kita ke apa ke, semua dia yang berkuasa kan. Jadi kita kena berdoa lah, doa dekat Allah selalu supaya kita diberikan semangat lah untuk sentiasa beristiqamah mengaji. Boleh? Okay, itu sahaja. Okay. Last sekali, tak semua orang merasakan nikmat membaca Al-Quran. Okay. Semoga kita tak tergolong di dalamnya. Teruskan istiqamah, insya-Allah kita akan merasa nikmatnya membaca Al-Quran. Okay, jangan tinggalkan Al-Quran, bacalah setiap hari. Okay, itu sahaja yang saya nak kongsikan. Okay. Jadi sekarang kita akan masuk pada bacaan surah. Okay, sebelum tu ada apa-apa soalan? Tak ada eh? Kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan masuk bacaan surah Kahfi. Okay, pada muka surat 297. Okay. Kita akan sambung ayat yang ke-29. Baiklah. Okay, yang pertama ni saya akan bacakan ayat 29 dan ayat 30. Okay, saya akan bacakan dahulu, akak-akak boleh dengar dan semaklah. Kalau ada salah nanti boleh bagi tahu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasyaraba wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Okey. Azim, itu adalah bacaan untuk ayat 29 dan ayat 30. Baiklah, sekarang kita semak pula satu persatu ayat. Sekejap Okey. Kita tengok pula ayat yang pertama iaitu ayat 29. Okay, kita tengok sama-sama. Untuk ayat 29 yang pertama sekali saya nak fokuskan wa qulil dekat huruf lam. Huruf lam dia ada tanda sukun. Jadi huruf lam ketika mati sifat dia kena tahan. Kita tahan bunyi lam mati. Jangan lantunkan Wa qulil haq. Wa qulil haq. Sekejap Okey, seterusnya. Wa qulil haqqu. Haqqu dekat sini ada huruf ha. Ha ni ha yang pedas. Jadi kita kena tekan sikit kat tengah kerongkong Bezakan dengan bunyi ha simpul tu kan, ha bulat tu. Bezakan bunyi ha pedas ni dengan ha bulat. Dekat sini bunyi dia bunyi ha yang pedas di tengah kerongkong kita tekan wa qulil ha. Boleh? Wa qulil haqqu. Haqqu. Boleh? Haqqu mir rabbihim. Okey, seterusnya saya nak fokuskan dekat sini mir rabbihim. Mir rabbihim dekat sini dia adalah bacaan asimilasi. Okey, kita masukkan terus bunyi mim mati, mim baris bawah. Minta maaf.
Kita masukkan terus bunyi mim baris bawah ni kepada bunyi huruf ra lah. Mir. Mir. Bunyi dia mir. Boleh? Tak ada dengung kat situ. Okay, dia adalah bacaan asimilasi. Mir rabbikum. Okay, tadi saya ambil tanda berhenti dekat sini. Okay. Kalau berhenti, kita jelaskanlah bunyi mim ni. Mim mati kan? Jelaskan bunyi dia. Rabbikum. Okay, seterusnya. Famansya. Dekat sini dia ada bacaan dengung. Okay, dengung dia macam mana? Dengung dia sedia nak sebut huruf shin. Okay, kita sedia nak sebut huruf shin. Jadi dia punya bunyi dia macam ni. Famansya. Boleh? Kita nak sedia sebut huruf shin. Jadi dengung yang terhasil tu dia terhasil di tengah lidah tu. Dia bunyi dia kat situ. Famansya. Seterusnya sya. Sya ni kita akan panjangkan. Panjangkan bunyi dia sebanyak 4 harokat. Ya, 4 harokat. Faman syaa falyu'min. Okey, seterusnya. Falyu'min. Okey, kat sini saya nak fokuskan bunyi hamzah. Okey, hamzah dia ada tanda mati dekat atas dia. Jadi hamzah ketika mati sifat dia tahan. Okey, jangan ada lantunan. Kita tahan bunyi hamzah mati. Falyu'min. Falyu'min. Boleh? Yu. Okey, seterusnya. Mew dekat sini dia adalah bacaan dengung. Okey. Dengung sedia nak sebut huruf waw. Jadi dengung kita tu dah siap-siap nak muncung. Mew. Mew. Boleh? Mew wa mash. Okey, seterusnya. Wa mash. Dekat sini ada bacaan dengung. Dengung seperti tadi dia sedia nak sebut huruf shin. Boleh? Wa masya. Wa masya. Okay, seterusnya sya tadi kita dah sentuh 4 harokat sya. Okay, wa masya falyakfur. Okay, dekat sini kita tengok saya nak fokuskan huruf kaf. Kaf ketika mati sifat dia kena keluarkan angin. Dia kena keluarkan angin. Falyuk. Yuk. Boleh? Falyak. Falyak. Boleh? Ada ke kat ujung tu. Falyakfur. Yakfur. Okay, seterusnya fur dekat hujung ni. Kita tengok ra mati sebelumnya ada baris hadapan. Jadi ra ni dibaca dengan tebal. Bila tebal kita kena muncungkan sikit mulut. Okey, falyakfu. Muncungkan sikit mulut supaya ra yang tebal akan terhasil. Okey. Seterusnya inna. Okey, yang pertama bacaan dengung. Inna. Okey, na kita akan panjangkan sebanyak 4 harokat. Okay. Okay. Kemudian a'tadna. Okay, dekat sini saya nak fokus 2. Okay, huruf ain dan huruf dal. Ain ketika mati sifat dia tahan. Okay, jangan lantunkan. Tahan bunyi ain mati. Tahan dekat tengah kerongkong. Okay, kemudian tad. Huruf dal ketika mati sifat dia ada lantun. Okay, dal mati dia ada lantun. Okay, tad. Lantunkan sedikit bunyi huruf dal mati. A'tadna lillah. Okay, lillah. Dekat sini saya nak fokus huruf dha. Satu, huruf dha dia kena jela lidah. Kena keluarkan lidah. Lil. Keluarkan siap-siap lidah. Boleh? Untuk huruf zat, untuk huruf dha. Okey, seterusnya. Dha, hurufnya huruf yang tebal. Bila huruf tebal, kita kena muncung sikit mulut. Lillah. Boleh? Lilzalimi naran. Okey. Dekat sini saya nak fokus huruf ra. Okey, kita tengok dekat atas huruf ra, dia ada tanwin selari. Okey, bila tanwin selari bacaannya adalah bacaan yang jelas. Jelaskan bunyi tanwin, jelaskan bunyi tanwin pada huruf ra. Naron. Jangan bunyi dengung dekat sini. Naron. Salah Okay, bacaan yang jelas. Naron. Aha. Okay, seterusnya aha. Jaga makhraj huruf ha. Ha tekan di tengah kerongkong. Okay. Aha po. Okay, seterusnya huruf po.
po huruf tebal. Jadi tebalkan bunyi dia. Ya. Ahata. Ahata bihim. Okay, bihim. Kita tengok kat sini. Ada huruf mim. Dia ada tanda sukun dekat atas. Bila ada tanda sukun untuk huruf mim dan nun, okay, dia adalah bacaan yang jelas lah. Kita tengok kat sini, mim ada tanda sukun. Jadi dia bacaan yang jelas. Tak ada dengung tasir kat sini. Bihim. Jelaskan bunyi mim mati. Bihim su. Bihim su. Boleh? Bihim suradiquha. Okay, seterusnya surah. Ra kat sini fokusnya adalah ra yang tebal. Jadi kita kena muncung sikit mulut. Surah. Surah. Okay, seterusnya diquha. Okay, dekat sini ha. Ha ni ha paling senang lah. Ha gelak kan? Surah diquha. Ha biasa saja, senang saja nak buat. Okey, seterusnya. Wa i. Okey, dekat sini kita ada bacaan dengung. Dengung sedia nak sebut huruf ya. Okey. Wa i. Wa i yes. Okey, seterusnya huruf sin. Sin mati sifatnya keluar angin. Okey, keluarkan angin. Yes. Yes. Okey, seterusnya taghithu yughathu. Okey, dekat sini ada dua huruf yang saya nak fokus, huruf ghain dan huruf tha. Yang pertama huruf ghain, makhrajnya ingat. Makhraj huruf ghain kat mana? Ghain makhrajnya di hujung kerongkong. Dekat kerongkong yang nak ke pangkal lidah tu. Ya. Jadi bunyi dia tasir dekat situ. Yastaghi. Ghi. Tekan sikit kat hujung kerongkong tu. Yastaghithu. Okey, seterusnya huruf sa. Sa huruf dia kena jeli lidah. Jangan lupa keluarkan lidah. Yastaghithu yughathu. Okey, seterusnya bima. Ma panjang. Okey, 4 harakat. Lepas tu inka. Inka. Dekat sini ada bacaan dengung. Okey, tanda dia tanwin tak selari, jumpa dengan huruf kaf lah. Okey, jumpa huruf kaf. Jadi dengung dia kita sedia nak sebut huruf kaf. Dengung dia terasa dah sedia nak pergi pangkal lidah tu. Bima inka. Inka. Main dekat pangkal lidah. Boleh eh? Bima inkal muhli. Okey, muhliyash. Okay, kat sini saya nak fokus huruf shin. Shin ketika mati, sifat dia kena keluar. Keluarkan angin. Okay, saya tulis kedua. Jadi bunyi dia yash. Yash. Boleh? Yash will wujuh. Okay, wujuh. Okay, saya ambil berhenti kat sini. Bila berhenti, ha dekat hujung ni dia jadi ha matilah. Wujuh. Okay, seterusnya. Bi'sasyara. Ra yang tebal. Okay. Bi'sasyarambu wasa'at. Dekat sini ada huruf ta mati. Ta mati sifat dia keluarkan angin. Jadi bunyi dia sa'at. At. Desik kan? Desik Dia macam ada keluar angin sikit untuk huruf ta tu lah. Wasa'at. At. Okay. Mu'tafaqa. Okay, seterusnya huruf ra. Ra dibaca dengan tebal. Okay, kena muncung. Mu'tafaqa. Tafaqa. Okay, last kali huruf qaf. Jadi tanwin. Bila berhenti, kita matikan satu baris tanwin dia. Jadi dia baca panjang je. Mu'tafaqa. Okay. Seterusnya kita masuk ayat 30. Inna. Okay, yang pertama ada bacaan dengung. Okay, innalladzi. Zi, saya nak fokus kat sini huruf zal, huruf yang jeli lidah. Jangan lupa jelikan lidah. Boleh? Okay, innalladzina amanu. Kita akan panjangkan bunyi dia sebanyak 2 harakat. Okay, amanu wa amilus. Okay, hati-hati makhraj huruf ain. Okay, makhraj huruf ain tempatnya di tengah kerongkong. Okay, jadi kita kena tekan di tengah kerongkong. Boleh? Wa'amilus solihat. Okey, kat sini saya ambil tanda berhenti. Okey, bila kita nak berhenti dekat sini, automatik ta ni dia menjadi ta mati lah. Bila ta mati,
sifat dia kena keluarkan angin. Jadi keluarkan sikit angin waktu nak matikan kat sini. Solihat. Hat. Ada sikit Okey, seterusnya. Inna la nubi. Okey, yang pertama ada dengung kat sini. Inna la kita akan panjangkan sebanyak 2 harakat. Okey, nubi bi. Ni huruf yang paling susah. Okey. Jaga-jaga makhraj huruf dad kena jaga Makhraj huruf dad tepi lidah sentuh geraham atas. Jadi mulut kita automatik sengit sikitlah. Okey, nubi bi. Boleh sengitkan sikit mulut. Inna la nubi'u. Lepas huruf dad, kita jumpa pula huruf ain. Jangan lupa tekan di tengah kerongkong bunyi huruf ain. Nubi'u. Okey, seterusnya. Lepas huruf ain, jumpa pula huruf alif. Huruf ain dengan alif ni dahlah selalu tertukar-tukar kan. Okey, bezakan bunyi huruf alif dengan bunyi huruf ain. Huruf ain tekan di tengah kerongkong, huruf alif tak perlu. Okey, nubi'u. Boleh? Cuba. Okey. Nubi'u aj. Okey, seterusnya aj. Huruf jim. Jim mati, sifat dia ada lantun, terhasilnya lantunan. Okey, aj. Boleh? Ajraman. Okey, man bacaan yang jelas. Okey, jangan dengungkan. Okey, man'ah. Okey, seterusnya Okey, kat sini huruf ha pedas tekan di tengah kerongkong. Okey, bila nak mati, bila dia ada tanda mati, kita matikan dia di tengah kerongkong. Boleh? Tekan di tengah kerongkong. Man ahsana amala. Okey, seterusnya huruf ain. Ain pun jaga makhraj, jangan lupa tekan di tengah kerongkong. Okey, seterusnya la dekat hujung, bila nak berhenti kita akan padamkan satu baris. Jadi panjang sajalah. Amala. Okey, kalau nak berhenti. Okey, itu sahaja untuk ayat 29 dan 30. Sekarang kita boleh bacakan bersama-sama. Okey, boleh buka suara. Okey, jom kita bacakan sama-sama. Okey, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pur, panjang ke pendek? Ya, pendek. Pendek. Jangan panjang. Pendek. Falyakfur. Falyakfur. Okey, sambung. Inna lil-zalimina naran Okey. Wa in Okey. Bi'sa syarabu wa sa'at Syarabu wasa'ad murtafaqa. Okey, sambung ayat 30. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Okey. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Okey, boleh? Dia dah lari sikit. Okey, sekarang
Okey, saya nak buka, nak beri peluang kat kakak. Siapa yang nak cuba bacakan ayat 29? Saya Nak baca? Haidar. Siapa nak baca ayat 29? Okey, terus kita bacakan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Okey. Inna a'tadna Diamlah, aku nak belajar. lil-kafirin suradiquha. Okey. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كهمل يشوي الوجوه. Okey, berhenti kejap. Okey, Akak. Dekat perkataan muhli, tadi aku selam ni dengan bunyi ha. Kah muhli. Okey, cuba. Kalmuhli. Kal muhli. Okey. Ulang balik. Ulang, ambil terus pada kal muhli. Kalmuhli yashwil wujuh. Okey. Bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Okey, bagus bacaan. Okey, siapa pula nak cuba ayat 30? Saya Ustazah Rohaida. Okey, okey Kak Rohaida cuba. Innallazina amanu wa amilus solihat. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Okey, Kak Rohaida. Okey, tadi Akak baca ra ni dengan panjang. Ra tu tak panjang. Cuba baca sekali. Okey. Inna. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Okey, bagus bacaan. Okey. Seterusnya saya masuk lagi dua, ayat seterusnya satu saja sebab ayat 31 ni panjang. Okey, saya akan masuk ayat 31, saya akan bacakan dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Itu adalah bacaannya untuk ayat 31. Kita tengok pula ayat 31 ni. Okay, yang pertama, ulaika. Okay, kalau Akak tengok dekat Al-Quran Akak, waw ni dia dah warna kelabu kan? Jadi tak perlu panjang lah, pendek saja. Ula. Okay, jangan baca ula. Macam tu salah pendek saja. Ulaika lahum. Okay. Lahum dekat sini kita akan baca dengan bacaan yang jelas. Tak ada dengung kat sini. Okay, lagi satu saya nak fokus bunyi dia adalah H-U-M. Okay. Lahum. Jangan baca lahum. Lahum salah lahum. Okay. Ulaika lahum jannah. Jannah. Ada bacaan dengung kat sini. Okay. Jannatu adni. Adni. Okay, yang pertama saya nak fokus huruf ain. Jaga makhraj huruf ain. Tekan di tengah kerongkong. Okay, seterusnya huruf dal. Dal ketika mati sifat dia ada lantunan. Okay, ada lantun. Ad. Ad. Okay, lantunkan bunyi dal mati. Adnya. Okay, nya kat sini dia ada bacaan dengung. Okay. Dengung sedia nak sebut huruf ta. Jadi waktu kita dengung tu lidah kita dah get ready nak naik pergi makhraj ta. Okay. Adnilta. Nilta. Boleh? Adnilta jeri. Okay, seterusnya huruf jim. Jim ketika mati sifatnya lantun. Dia ada lantunan.
Okey. Taj. Boleh eh? Tajrimil. Okey, mil kat sini kita akan baca dengan dengung. Sama juga dengung sedia nak sebut huruf ta. Jadi dengung dia kita get ready nak sebut huruf ta. Milta. Milta. Okey, seterusnya tah. Okay, kat sini ada huruf ha. Ha pedas. Jadi kita kena tekan di tengah kerongkong. Tah. Tah. Boleh? Mil tahtihim. Okey, tihimul. Okey, seterusnya mul'an. Ha. Kat sini saya nak fokus huruf nun. Nun dia ada tanda mati, jadi dia adalah bacaan yang jelas. Jangan dengung kat sini. Jelaskan bunyi dia. Okey, an-hau. An-hau. Boleh? An-hau. Okey, kat sini tadi saya ambil tanda berhenti. Kalau kita nak berhenti kat sini, ra ni automatik dia mati. Okey, ra automatik baris mati. Kita tengok sebelum huruf ra dia ada huruf ha baris atas. Jadi ra ni kita akan matikan dengan bunyi ra yang tebal. An-hau. Hau. Waktu nak sebut ra mati tu muncungkan mulut supaya jaga sifat tebal huruf ra. Boleh? An-hau. Okey, seterusnya. Yuhallau. Yuhallau. Huruf ha pedas. Ha pedas. Tekan di tengah kerongkong. Yuha. Yuhallau. Boleh? Yuhallauna fiha min. Okey, min. Kita akan bacakan dengan jelas. Tak ada dengung kat sini. Jelaskan saja. Min a. Min a. Boleh? Fiha min asa. Okey, asawira. Ra. Ketika baris atas sifatnya tebal. Muncungkan sedikit mulut. Asawira min. Okey, seterusnya. Mil kat sini. Okay, dia adalah bacaan dengung. Dengung sedia nak sebut huruf zal. Jadi waktu kita nak dengung, lidah kita dah get ready nak jelik, nak keluar. Bunyi dia macam ni. Milza. Milza. Lidah kita tu dah sedia nak keluar. Boleh? Milzahabil. Okay, seterusnya bil. Dekat sini, bacaan dengung. Dengung sedia nak sebut huruf waw. Okay. Zahabil. Bil. Siap-siap nak muncung. Okay. Zahabil wa yalbasu. Okay. Yal. Huruf lam dekat tengah-tengah ni. Dia selalu kita terlantunkan kan. Okay. Lam ketika mati sifat dia tahan. Wa yalbasu. Yalbasu. Tahan bunyi lam mati. Okay. Wa yalbasuna thiyaban. Okay. Thiyaban. Huruf sa. Jangan lupa jelikan lidah. Keluarkan lidah. Thiyaban. Okay. Seterusnya. Thiyaban. Okay, kat sini ban. Tengok huruf ba dia ada tanwin selari. Bila tanwin selari, bacaan yang jelas. Okay. Thiyaban. Khub. Siyaban. Khub. Boleh? Okay, seterusnya saya nak fokuskan huruf ra, huruf dad. Huruf dad ketika mati, apakah sifatnya? Sifat dad ketika mati, kita kena tahan. Kalau kita bunyi lantun, salah macam mana bunyi lantun kat sini? Kita buat macam ni. Thiyaban khub. Khubra. Khubra. Bunyi macam tu salah. Bunyi dia adalah khubra. Khubra. Tahan saja. Okey, kat sini saya ambil tanda berhenti. Kalau kita berhenti dekat sini, ra dekat ujung ni kita akan buang satu baris. Jadi bacaan dia panjang sajalah. Khubra. Panjangkan 2 harakat. Okey, seterusnya. Milsu. Okey, kat sini ada bacaan dengung. Dengung sedia nak sebut huruf sin. Waktu kita dengung, lidah kita letak je kat bawah sebab makhraj huruf sin, hujung lidah sentuh belakang gigi bawah kan. Jadi letak je lidah kat bawah. Milsu. Milsu. Boleh? Okey, seterusnya sun. Ada bacaan dengung. Dengung kat sini dia sedia nak sebut huruf dal. Jadi kita kena lidah kita tu get ready nak naik lah. Okay. Yang pertama dengung, lidah letak bawah. Yang kedua dengung, lidah nak naik atas. Sebab nak pergi makhraj huruf dal. Bunyi dia macam ni. Milsundu. Milsundu. Boleh? Milsundu siu. Okey, seterusnya ada lagi dengung. Dengung yang ni
Dia nak sedia sebuah huruf waw. Jadi dengung dia muncunglah. Min sundusin siu. Boleh? Siu wa istab. Okey, seterusnya huruf sin. Ketika mati, kita kena keluarkan angin. Wa is. Boleh? Wa istab. Okay, seterusnya huruf ba ketika mati. Okay, sifatnya ada lantunan. Okay, ba mati dia ada lantunan. Boleh faham tulisan saya? Okay. Istab. Okay, dia ada lantunan Istab. Raqim. Okay, seterusnya qim. Ada bacaan dengung. Okay. Qim muttaki'ina. Okay, tak ada apa-apa rasanya. Okay, seterusnya fiha alal. Jaga makhraj huruf ain. Okay, tekan di tengah kerongkong. Fiha alal araik. Okay, araik. Ni hamzah kita tak panjangkan bunyi dia. Pendek saja bunyi hamzah pendek. Alal araik. Okay, kat sini kalau nak berhenti, okay, bunyi kaf ni kita akan matikan. Kaf mati sifat dia kena keluar angin. Okay, bunyi kalau nak mati dia macam ni. Araik. Ada keluar angin sikit Okay, seterusnya ni'mat. Okay, huruf ain ketika mati sifatnya tahan. Ni'mat. Boleh? Ni'mat sawa. Seterusnya huruf ta kena jeli lidah. Sawabu. Okay, sawabu wa hasunat. Ada huruf ta mati kena tahan. Kena keluar. Wa hasunat. Muttafaqa. Okay, seterusnya saya nak fokus huruf ra. Ra dekat sini ra yang tebal kena muncung. Muttafaqa. Nak berhenti qaf ni kita buang satu baris. Jadi panjang saja. Muttafaqa. Okay, itu sahaja untuk ayat 31. Okay, boleh buka balik suara kita bacakan sama-sama ayat 31. Boleh terus saja bacakan. Ulaika. Boleh? 1, 2, 3. Ulaika lahum Okay. yuhallawna fiha min asyawira min abin ayalbasuna siyaban nasiyaban qudra. Qudra. Okay, sambung. Min sundusin wa israbin muttaqiina fiha al-araik. Sambung. Ni'mas syawabu wa hasunat murtafaqa. Okey, saya nak volunteer 2 orang untuk bacakan ayat 31. Siapa nak cuba? Ustazah, Ya, saya. sebelum tu Ustazah kan? Ya. Ustazah boleh tak ulangkan yang miusun ni yang tiga dengung berturut-turut tu lagi sekali. Okey. Okey, dekat sini. Okey. Bunyi dengung kat sini, kalau kita tengok dengung dia berderet-deret kan. Bunyi dia macam ni Boleh dengar ke? Okey. Kita sama tolong kurangkan suara. Okey. Bunyi dia macam ni Min sundusin wa is. Min sundusin wa is. Dapat? Min sundusin wa is. Okey, boleh Okey. Kepada akak yang bertanya tadi, saya nak akak bacakan, boleh? Bacakan ayat 31, ulaika, boleh?
Okey, cuba dengar suara. Okey. Saya tak dengar suara. Okey, siapa nak cuba baca ayat 31? Saya nak cerai Ustazah Kak Okey, Rohaida. Okey, boleh cuba. Tak dengar. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar Okey. yukhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudra Okey. min sundusin wa istabrakim muttaqiina fiha alal araik Okey. ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqah. Okey, bagus bacaan akak. Okey, siapa lagi seorang nak cuba? Ada lagi tak nak cuba? Ustazah. Nak cuba? Nama siapa? Tak, dalam beg ni je tu kan. Tak hilang lah. Nak cuba boleh? Boleh. Teruskan saja baca. Ula. Bacakan Ula. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Okey. Akak, dekat jannah tu tadi tu terbaca dengan panjang. Dekat tu akak baca dengan panjang. Tu ni pendek saja. Sekali lagi boleh? Jannatu ad. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Okey, tak apa. Okey, sambung. Yuhallawna fiha min asyawira min zahabin wa yalbasuna syiyaban utra. Okey, cumanya dekat fiha tadi jaga panjang pendek. Fiha tadi akak baca fi pendek, ha panjang. Okey. Fiha kan? Salah. Fiha. Okey. Tak apa, sambung terus. Boleh? Min sundusin wa istabrakim muttaqiina fiha alal araik. Okey. Ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Okey, bagus dah. Jaga panjang pendek. Wahasu, su tak panjang, su pendekkan saja. Wahasunat. Okay. Boleh? Ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Okey, tak apa. Saya nampak peningkatan dia. Okey. Boleh? Okay, 2 orang saja. Okay, kita akan sambung ayat seterusnya. Boleh? Saya masuk lagi. Ada masa lagi, saya masuk lagi 2 ayat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Boleh silentkan suara. Saya silentkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqrib lahum matalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zaw'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Itu adalah bacaannya. Okey, kita tengok pula satu persatu ayat 32. Ayat 32 yang pertama saya fokuskan bunyi huruf dot mati. Dot mati jangan lantunkan. Okey, dot mati kita kena tahan. Okey, tahan bunyi dot mati Wab rib. Okey, seterusnya huruf ba. Ba ketika mati sifat dia ada lantun. Jangan lupa lantunkan dekat huruf ba mati. Rib.
rib. Okey. Wadrib lahum. Okey, lahum ada bacaan dengung. Okey, dengung kan sebanyak 2 harakat. Lahum masala. Okey, seterusnya huruf sa. Saya nak fokus kat sini huruf sa. Jangan lupa jeli lidah. Sa, masa. Okey, masalau. Okey, seterusnya dekat sini kita tengok lam alif ni dia ada tanwin tak selari. Tanwin tak selari dia jumpa pula dengan huruf ra. Jadi bacaan kat sini adalah bacaan asimilasi. Terus masukkan bunyi pada bunyi huruf ra. Masalau. Laur. Boleh? Jangan dengungkan dekat sini. Okey, masalau rajulaini. Okey, rajulaini ja'alna huruf ain. Hati-hati makhrajnya kena tekan di tengah kerongkong. Ja'alna li aha. Okey, seterusnya saya nak fokus huruf hamzah. Okey, huruf hamzah kat sini jangan panjangkan Baca pendek saja. Li ahadi. Okey. Li ahadihima jannatain. Okey, ada bacaan dengung. Jannatain. Dekat sini kalau kita tengok dekat sini dia nama dia bacaan madlin. Okey. Madlin ni bila kita nak berhenti, kita boleh baca panjang. Okey, 2, 4 ataupun 6 harakat. Jannatain. Tain. Boleh nak baca panjang. Tapi kalau nak senang ingat, baca jelah 2 harakat. Boleh? Jannatain. Okey, seterusnya. Min. Okey, min dekat sini bacaan yang jelas. Okey. Jelaskan bunyi dia, jangan dengung. Okey. Min a. Min a. Okey, seterusnya. A. Dekat sini huruf ain. Ain ketika mati sifatnya tahan. Okey. Tahan bunyi ain mati di tengah kerongkong. Min a. Min a'nabiu. Okey, seterusnya biu. Biu kat sini dia ada bacaan dengung. Kita dengung sedia nak sebut huruf waw. Jadi dengung dia senang je muncung. A'nabiu wa biu wa. Okey, seterusnya wa hafafna. Ha, jaga makhraj huruf ha, tekan di tengah kerongkong. Wa hafafna. Fafna, huruf fa ketika mati sifatnya ada keluarkan angin. Okey. Wa hafaf faf. Keluarkan sikit angin Wa hafafnahuma binahli. Okey, jaga-jaga. Kita tengok kat sini huruf kha dia ada baris mati, baris sukun. Yang pertama, huruf kha adalah huruf yang tebal. Walaupun keadaannya mati, kena tebalkan juga. Muncungkan mulut sedikit. Wa nah. Muncungkan sikit mulut. Okey. Wa nah lewa. Ada bacaan dengung. Okey. Binah lewa ja'alna bainahuma zaw'a. Okey, saya nak fokus huruf ra. Ra dekat sini dibaca dengan tebal. Okey, muncungkan sikit mulut. Zaw'a. Okey, seterusnya huruf ain. Bila mati kita akan padamkan satu baris. Jadi panjang saja ketika nak mati. Zaw'a. Panjangkan sebanyak 2 harakat. Ayat 33. Kiltal jan. Okey, jaga-jaga kat sini ada 2 huruf lam yang mati. Kalau kita tengok lam ada 2 yang mati kat sini. Ingat, lam ketika mati sifatnya adalah tahan. Okey. Kiltal jan. Boleh cuba tahan Kiltal jan. Jan dibaca panjang sebab ada dengung. Okey. Jannataini a. Okey, seterusnya a dibaca panjang sebanyak 2 harakat. Okey. Tats. Huruf ta mati sifatnya kena keluarkan angin. Okey. Tats. Okey. Seterusnya ukulaha walam. Walam dibaca dengan jelas. Okey, jelas bunyi dia, tak ada dengung kat sini. Walam tau. Okey, dekat sini huruf va. Va ketika mati, satu va dia tebal.
Tebal, bila tebal kena muncung mulut walaupun dia mati. Tau. Muncungkan mulut. Okay, lepas tu yang kedua, huruf dha, huruf yang jeli lidah. Jadi waktu mati kan bunyi huruf dha, jelingkan lidah. Wa pula. Walam tau. Jelingkan sikit lidah. Yang ketiga, dha mati sifatnya adalah keluar. Minta maaf. Pening pula. Sifatnya kena tahan. Okay. Sifat dha ketika mati tahan. Jadi bunyi dia kena tahan. Walam taulim. Walam taulim. Boleh? Aduh. Pening pula. Okey, seterusnya lim ada bacaan dengung kat sini. Okey, seterusnya min bacaan jelas. Kita tengok tanda dia nun mati ada tanda. Okey, jadi bacaan yang jelas. Jangan dengungkan kat sini. Okey. Minhu syai'a. Kalau kakak nak berhenti kat sini, bunyi hamzah ni kita akan padamkan satu baris. Jadi panjang saja. Syai'a. Okay, seterusnya wafajja'na. Ja' huruf ra dibaca dengan tebal. Wafajja'na. Muncungkan mulut Ja'na khilalahuma nahara. Okay, last sekali ra kita akan padamkan satu baris. Kalau nak berhenti. Nahara. Panjangkan 2 harakat. Itu saja. Okay, boleh kakak bacakan? Okay, boleh buka suara. Kita baca ayat 32 dan 33. Boleh? Okey. 1, 2, 3. واضرب له مثل الرجلين أن لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنهر وجعلنا بينهما زرعا. Okey, sambung. Kilta Okey, saya buka untuk volunteer. Okey, kalau boleh Ustazah, ya saya. Sebelum baca ni boleh tak saya nak tanya? Ya, apa? Macam mana kita kan napas pendek. Selain kita tahu tempat-tempat berhenti macam wakaf jaiz tu kan, wasal aulah, kat mana ada tak formula-formula ataupun tempat-tempat kita nak berhenti? Sebab macam saya ni tak tahu tentang bahasa Arab ni kan. Kat mana patut kita nak berhenti, kecuali kalau tanda-tanda wakaf tu macam biasa kita jumpa tu. Macam mana ada tak? Boleh Kak? Okey. Saya akan habiskan dahulu sampai ayat 33. Okey, saya ambil masa dalam 5 minit. Lepas tu kita akan saya akan sharekan sedikit tentang untuk wakaf. Boleh? Boleh? Kita habiskan bacaan dulu, nanti saya akan kongsikan. Okey? Okey, saya ambil 2 saja volunteer untuk bacakan ayat 32. Ada siapa-siapa nak cuba? Kalau boleh orang lain, ya? Ada yang nak cuba? Orang yang tak Baca betul. Ustazah. Ya, siapa boleh baca? Maria. Okey, cuba Kak. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Okey, untuk akak. Okey. Akak, kejap Okey. Untuk ayat yang akak bacakan tadi, ada panjang beberapa tempat yang akak terlepas panjang pendek. Okey. Lepas ni boleh cuba tengok betul-betul mana yang panjang, mana yang pendek. Okey, yang pertama saya nak fokuskan li ahadi ni. Ni kita tak baca panjang kita baca pendek 1 harakat. Li ahadihima. Boleh? Cuba. Boleh.
Okey. min a'nabin wa hafafnahuma bi ahlin wa ja'alna bainahuma zaw'a. Okey. Bagus bacaan. Okey, cumanya dekat perkataan binaqli. Okey. Akak bacakan tadi dekat perkataan ni, akak baca huruf nun ni dengan huruf alif. Salah dia adalah huruf nun. Binaqli. Binahlin wa ja'alna. Baina Ustazah. zar'a. Okey, bagus. Okey, siapa lagi seorang nak cuba? Nak cuba bawah. Okey, boleh. Cuba. Terus saja baca. Kiltal jannataini atad ukulaha wa lam tazlimin minhu syai'a. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Okey, bagus dah bacaan. Cumanya saya nak fokuskan dekat yang ini saja, syai'a. Okey, tadi akak baca syai'a tu bunyi dia macam bunyi ain. Syai'a. Salah syai'a. Okey. Syai'a. Okey, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, insya-Allah saya akan ambil masa sikit untuk menjawab soalan akak yang bertanya tadi. Okey, saya akan kongsikan sedikit untuk tanda-tanda mati, tanda-tanda wakaf. Kejap Okey. Mana? Okey. Okey, dekat sini saya akan sharekan 4 tips. 3 je. Okay. 3 tips. Okey, selain daripada wakaf-wakaf yang kita kenal, tanda-tanda wakaf yang kita kenal, contohnya sad lam ya, qaf lam ya, jim kecil, mim kecil, itu antara tanda wakaf yang kita kenal lah. Okey, kalau kita mengaji, waktu kita baca, kita tak jumpa tanda-tanda tu, tapi nafas kita dah tak cukup. Okey. Boleh ambil 3 tips ni. Okay, yang pertama, berhenti sebelum kata penghubung ayat. Okey, tapi yang ni perlu rujuk juga maksud. Tapi kalau dah tak cukup nafas, berhenti je lah. Maksud dia berhenti tu, berhenti pada sebelum perkataan-perkataan ni. Apa perkataan-perkataannya? Yang pertama, perkataan dia adalah fi. Kalau kita nampak perkataan fi, kita boleh berhenti pada ayat sebelum fi. Perkataan sebelum fi. Contohnya, yang saya gariskan ni kan, kita boleh berhenti dekat sini. Kita boleh berhenti kat sini. Kalau kita tengah mengaji, kita jumpa perkataan fi, boleh berhenti pada yang perkataan sebelum fi. Okey, lepas tu ambil nafas baru, sambung saja terus fi apa-apalah ayat tu kan. Okay, antara kata-kata penghubung yang kita boleh berhenti sebelumnya iaitu perkataan fi, perkataan waw, perkataan allazina, perkataan fa, perkataan thumma. Okay, 5 ni kita boleh berhenti pada sebelum perkataan-perkataan ni. Baik Ustazah, jadi ayat depan tu tak payah ulang lagi lah Tak perlu ulang dah. Sambung terus fi apa-apalah. Ataupun wow kan, kita nampak wow, sambung terus. Ambil nafas baru terus sambung pada ayat penghubung ayat ni lah, kata penghubung ayat ni. Itu yang tips yang pertama. Boleh ambil, boleh aplikasikan. Okay. Sebabnya selalu ayat-ayat yang panjang dia mesti ada kata-kata penghubung ni. Mesti ada fi ataupun wow ataupun allazi, fa, thumma. Dia memang akan ada salah satu ni. Jadi kita boleh ambil untuk tanda berhenti. Okey, yang kedua, kita boleh tengok dalam Al-Quran yang kita gunakan tu, akak-akak gunakan Al-Quran, kalau guna Al-Quran yang ni kan, yang warna purple ni kan, ataupun yang kita selalu belajar, kita guna Al-Quran yang tu kan. Untuk Al-Quran tu, dalam Al-Quran tu dia ada tanda-tanda highlight. Okay, kita boleh gunakan untuk tanda berhenti. Okay, yang pertama, tanda dia ada highlight warna hijau. Bila ada highlight warna hijau ni, kita boleh berhenti tapi kita kena ulang balik. Lepas tu ada tanda yang highlight warna pink, kita boleh berhenti tanpa ulang balik. Yang ni saya rasa kakak pun dah tahu tanda-tanda ni kita selalu guna kan. Ini baguslah. Okey, tips yang ketiga. Okay.
Akak-akak boleh berhenti. Okay, saya tulis kat sini. Sekejap Okay, saya tulis kat sini. Berhenti pada perkataan yang warna selepasnya berlainan. Apa maksud dia? Okay. Kalau akak perasan dekat Al-Quran akak-akak, dia ada warna hitam dan warna emas tulisan dia. Betul tak? Ada warna hitam, warna emas, hitam, emas. Betul? Okay. Kalau akak dah tak cukup nafas, boleh berhenti pada mana-mana perkataan, tetapi pastikan tempat kita nak berhenti tu warna selepas dia berlainan. Contohnya saya ambil tadi perkataan dia. Contoh saya berhenti kat sini. Min dunillah. Nak berhenti kat sini boleh. Okey, kalau kita berhenti dekat warna sebelah dia sama, contoh saya berhenti kat sini. Yad'u min dun Allahiman. Saya buat macam tu salah. Sebabnya tak boleh berhenti dekat dun. Tak boleh berhenti pada warna yang sama. Kalau kita tengok dun, perkataan dun dengan perkataan Allah, warna dia sama. Jadi tak boleh berhenti dekat tengah-tengah dia. Kena berhenti, kalau nak berhenti habiskan warna emas tu. Macam tu. Contohnya pada surah Al-Ahqaf lah. Sebab bila warna sama, maksud dia satu. Maksud dia sama, satu maksud. Jadi kita tak boleh berhenti tengah-tengah. Kalau nak berhenti, berhenti lepas warna, habis warna tu. Okay. Jelas tak? Jelas Ada soalan lain nak tanya? Kalau yang ketiga tu kan, wakaf tu kan, kena ulang tak? Dunillahiman. Ke terus ambil kalau tak cukup nafas, kalau akak tengok maksud dia tak lari, sambungkan terus, ambil nafas baru sambung terus. Ya jugalah. Yang ni untuk kes yang memang tak cukup nafas dah, habiskan terus warna tu. Jangan berhenti kat tengah-tengah warna. Macam itulah maksud dia. Tapi kalau akak tengok bila dah berhenti tu, akak tengok maksud dia, okey boleh sambung. Tapi kalau untuk perkataan ni, okey dunillah, kalau akak nak sambung terus malla, tak perlu ulang balik. Tak perlu ulang balik dunillah, sebabnya maksud dekat sini dia tak lari. Kalau untuk ayat ni lah. Okey. Okay, boleh? Okay, ada soalan lain tak? Tak ada. Sebelum kita habiskan kelas kita. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, jom kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin rabbal alamin. Terima kasih kakak yang join kelas hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk kelas minggu hadapan. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum.